Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 November bersama saya Ardi Herman Marzi dan juru bahasa isyarat malam ini Azrina Muhammad Isa. Kita ke tajuk utama malam ini. Tekap setrika di dada bukan kes dera atau buli. Khalid minta tunggu siasatan. Juga pengurusi masjid di Reman disyaki beri nama asnaf tidak layak terima zakat. Kes seorang pegawai Kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang dadanya ditekap setrika bukan melibatkan kes buli tetapi isu peribadi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kes masih disiasat dan hukuman akan diberitahu kelak. Kena faham bahawa ini bukannya ragging dan ini juga bukannya orientasi sebab ia melibatkan pelajar tahun 2 dengan pelajar tahun 4. Dia insiden tersendiri, bukannya ramai-ramai gitu. Maknanya mungkin dia bergaduh girlfriend ke apa, kita tak tahu. Itu tunggu apa dia punya isu dan sebagainya. Sebab dia adalah kadet. So apa-apa pun hukuman kemudian baru kita akan beritahu. Tegasnya Kementerian Pertahanan akan telus dalam siasatan dan tidak akan berkompromi melibatkan disiplin. Beliau berkata demikian pada sidang media pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Angkatan Tentera Malaysia 2024 di Ibu Negara petang tadi. Media sebelum ini melaporkan seorang pegawai Kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dipercayai didera penuntut senior selepas diminta untuk menggosok baju sebelum dadanya ditekap setrika dalam kejadian di bilik asrama UPNM pada 22 Oktober lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein dilaporkan berkata, laporan berkenaan dibuat mangsa berusia 20 tahun, mangsa diminta membuat rawatan di hospital bagi mengesahkan jenis kecederaannya. Setakat ini, seramai 16 individu telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Baik, 7 modul berkaitan silibus pemulihan akidah bagi anak-anak pengikut GISBH kini di peringkat akhir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, silibus yang dibangunkan oleh JAKIM dan Jawatankuasa khas itu merangkumi akidah dewasa, akidah kanak-kanak, rohani dan jati diri, kelas Al-Quran dan Fardu Ain, Kafa, pembangunan remaja, kepimpinan My Insaniah serta psikospiritual. Okey, Alhamdulillah yang jawatan kuasa khas yang saya bentuk tu dah beberapa kali dah bersidang. Ada berapa modul dia? Akidah dewasa, akidah kanak-kanak, lepas tu modul rohani dan jati diri, modul kafa, modul pembangunan remaja, modul kepimpinan My Insaniah dan juga modul psikospiritual. Okey? So, ya, ini yang modul-modul yang dibangunkan. Nanti masa tu nanti saya akan maklumkan. Tambahnya, satu sidang khas akan diadakan bagi memaklumkan mengenai silibus itu. Sebelum ini, Datuk Dr. Muhammad Naim melantik Ahmad Fawaz Fazil untuk mengetuai jawatan kuasa bagi membentuk modul silibus pemulihan akidah anak-anak GISBH yang diselamatkan pihak berkuasa. Beliau ditemui media selepas melancarkan majlis sambutan Bulan Zakat Kebangsaan 2024 Anjuran Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar di Cyberjaya siang tadi. Dalam majlis itu, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyampaikan anugerah Zakat Kebangsaan 2024 dalam pelbagai kategori. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu telah menahan reman seorang pengurusi masjid di Kemaman kerana disyaki mengemukakan senarai nama asnaf yang tidak layak menerima zakat kepada sebuah badan kebajikan swasta. Perintah reman 6 hari hingga 10 November terhadap suspek lelaki berusia lingkungan 50-an itu dikeluarkan Magistrate Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Kemaman pagi tadi.
Menurut sumber, suspek ditahan kira-kira jam 2.45 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Kemaman, Terengganu. Katanya siasatan awal mendapati suspek melakukan kesalahan itu April lalu dengan 50 penerima yang tersenarai telah menerima wang zakat bernilai RM1,000 setiap seorang. Katanya suspek telah menerima dana zakat itu daripada sebuah syarikat minyak di negeri ini di mana suspek merupakan salah seorang pekerja di situ. Jelasnya suspek ditahan bersama isterinya yang turut tersenarai sebagai penerima wang zakat itu. Bagaimanapun isterinya telah dilepaskan dengan jaminan SPRM. Pengarah SPRM Terengganu Hazrul Shazrin Abdul Yazid ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan tidak menolak kemungkinan beberapa tangkapan susulan akan dibuat bagi membantu siasatan. 4 tertuduh kes culik kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di Bandar Bukit Tinggi Kelang dihukum penjara 3 tahun. Hakim Siti Zubaidah Mahat membuat keputusan itu selepas kesemua tertuduh mengaku bersalah. Tertuduh Alia Zahwa Salim 18 tahun, Puteri Nurul Suhaila Abdullah 18 tahun, Muhammad Asran Ghazali 23 tahun dan Muhammad Adha Abdullah 20 tahun. Membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan pada 8 Oktober lalu, kira-kira jam 3 petang, kesemua tertuduh telah menculik kanak-kanak bernama Madra Fataha Indal Bangsawan di Lorong Batu Nilam, Bandar Bukit Tinggi Kelang. Menurut fakta kes, semua tertuduh membawa mangsa menaiki kereta Pro2 Myvi yang disewa ke sebuah rumah di Segambut, Kuala Lumpur. Mangsa telah ditinggalkan di kediaman itu sebelum pulang menggunakan kenderaan e-hailing pada 12 Oktober selepas 4 hari dilaporkan hilang. Motif penculikan disebabkan insiden perselisihan faham antara tertuduh dan abang mangsa. Niat mereka adalah berjumpa dengan abang mangsa dan mengaku membawa budak perempuan itu ke rumah berkenaan sementara menunggu abang mangsa. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama-sama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Media sebelum ini melaporkan kehilangan kanak-kanak terbabit pada 8 Oktober lalu. Sebuah lori merempuh warung yang terletak di bahu jalan di persimpangan Kampung Seri Damai Baru, Batu Lapan, Jalan Kuantan, Maran, petang semalam. Kejadian itu telah meragut nyawa seorang pengusaha bengkel dan menyebabkan kecederaan kepada 2 lagi mangsa. Dalam kejadian kira-kira jam 3.40 petang itu, mangsa Effendi Abdul Wahab, 51 tahun, sedang makan bersama rakannya. Mangsa meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan. Pemilik warung Maimun Besar berkata ketika kejadian dia sedang memasak di dapur dan tiba-tiba terdengar satu dentuman kuat. Dia segera berlari keluar dan terkejut melihat sebuah lori telah merempuh warungnya. Dah lepas tu barulah makcik terkejut tu. Makcik dengar bunyilah jatuh atas. Bunyi jatuh macam atap lah apa tak. Makcik terus lari keluar cari ini customer ni yang selalu minum kat kedai arwah ni lah. Maimun berkata mangsa merupakan pelanggan setianya. Sementara itu, seorang pelanggan Lai Yok Kwai yang terselamat dalam kejadian itu mengakui dia bernasib baik. Ketika kejadiannya, dia bersama seorang lagi rakan sedang minum dan secara tiba-tiba melihat sebuah lori terbabas menghala ke arahnya. Laju sangat, laju tengok tu. Oh, hantar terus tengok langgar lumah tu. Oh, memang takutlah ni. Hidup nampak saya dia. Oh, langgar sana pusing balik. Oh, sudah mau sampai dah. Kalau tak bangun lari, hantarlah. Saya pun kena juga. Seorang saksi Mariamal Irushan berkata, beliau yang berada berhampiran lokasi kejadian melihat lori itu bergerak laju merempuh warung berkenaan. Saya tengah susu roti, saya dengar bunyi, saya pandang depan, sekelip mata dia masuk terus. Orang tengah minum. Saya ingat dekat 5 orang sana minum. Tapi kena 2 orang lah saya nampak. Yang 3 lari.
Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, mangsa yang cedera adalah pelanggan serta pemandu lori dan kelindan yang kini menerima rawatan di hospital. Menurutnya, hasil siasatan awal, lori berkenaan hilang kawalan sebelum terbabas merempuh warung itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan sampel darah dan air kencing pemandu akan diambil bagi ujian toksikologi. Masih bersama berita Al-Hijrah, perbicaraan kes pegawai kanan polis yang dituduh membunuh dengan melanggar pelajar tingkatan 5 tahun lalu yang ditangguhkan semalam bermula hari ini. Pada prosiding perbicaraan, Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh, Datuk Bhupinder Singh Gurcharan Singh Prit bersama pasukan pendakwaan dan pembelaan turut keluar dari kamar mahkamah untuk melihat kereta Pro 2 Ativa dan motosikal Yamaha 135LC yang dijadikan barang kes. Timbalan Pendakwa Raya Afzainizam Abdul Aziz berkata tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak 45 tahun telah mengikori mangsa Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri 17 tahun sebelum bertindak melanggar mangsa dengan kenderaan yang dipandu dengan laju. Katanya pegawai polis itu juga tidak cuba langsung untuk mengelak walaupun mengetahui bahawa tindakan itu sangat berbahaya dan boleh mengakibatkan kematian. Katanya tertuduh telah melanggar dari bahagian belakang motosikal mangsa dan akibat pelanggaran itu mangsa telah mengalami kecederaan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurutnya, perbuatan tertuduh melanggar mangsa dilakukan dengan niat hendak menyebabkan kecederaan dan lazimnya cukup bagi menyebabkan kematian mangsa selaras Seksyen 300(c) Kanun Keseksaan. Prosiding hari ini membabitkan 3 saksi pendakwaan iaitu anggota bertugas di kaunter aduan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ipoh, Constable Muhammad Azif Daniel Abdul Ghaffar, penjaga stor barang kes cawangan D5 IPD Ipoh, Korporal Mat Zahir Abdullah dan pegawai siasatan forensik Makmal PDRM, Assistant Superintendent Nur Fairuz Idris. Lebih 10 barang kes termasuk kereta dan motosikal yang ditandakan sebagai exhibit kes dibawa ke mahkamah. Seorang pemandu lori yang merempuh 3 kenderaan dekat simpang Kampung Bukit Kadir Nilai Jumaat lalu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu kenderaan di bawah pengaruh dadah. Di Mahkamah Trafik Khas Seremban, tertuduh Izani Amar Fauzi Omar, 31 tahun, mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Azwin Muhammad Talhah. Tertuduh didapati memandu lori di bawah pengaruh dadah berbahaya jenis metafetamin sehingga menyebabkan kemalangan. Perbuatan itu dilakukan di simpang Masjid Kampung Bukit Nadir Nilai kira-kira jam 2 petang 1 November lalu. Tertuduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 44(1A)(A) Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020 dan boleh dihukum di bawah akta sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara tidak kurang 7 tahun dan denda tidak kurang RM30,000 serta hilang kelayakan memandu tidak kurang 10 tahun. Magistrat menetapkan jaminan RM6,000 dan lesen digantung sehingga kes selesai. Kes akan disebut semula pada 30 Januari 2025. Universiti Utara Malaysia UUM menyerahkan sepenuhnya kepada polis untuk menjalankan siasatan terhadap seorang penuntut berusia 23 tahun yang didakwa menipu beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO. Naib Chancellor UUM Profesor Datuk Dr. Muhammad Fuad Sakdan berkata, penuntut lelaki itu kini tidak menyambung pengajian selepas membuat permohonan penangguhan semester ini. Tanggungjawab siasatan polis, maksudnya tindakan semua adalah bawah pidana. Kalau salah laku berkaitan dengan penyalahan surat apa sebagainya nanti akan kita ambil tindakan selepas daripada siasatan dan juga hukuman di peringkat pidana. Sekarang masih dibaca atau macam mana? Kita sekarang ni dia masih lagi berada di rumah. Ya. Rehat lah.
Beliau berkata, sebaik sahaja pihak universiti memperoleh laporan lengkap dari polis, tindakan sewajarnya akan diambil terhadap pelajar terbabit. Dr. Muhammad Fuad berkata, pihaknya akan meneliti kes itu dan jika sekiranya penuntut itu didapati terbabit melakukan kesalahan, tindakan akan diambil termasuk dia boleh dibuang dari universiti berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Convocation UUM di Alor-Star hari ini. Berita Al-Hijrah sebelum ini melaporkan seorang penuntut sebuah universiti ditahan polis susulan laporan yang dibuat oleh NGO Cancer Survivors Malaysia CSM yang mendakwa ditipu penuntut lelaki terbabit. Penuntut yang memperkenalkan dirinya sebagai Lim menghubungi NGO itu untuk mendapatkan dana pengajiannya berjumlah RM5,000 dengan alasan keluarganya tidak berkemampuan. Bagaimanapun hasil maklumat yang diterima, pelajar itu dipercayai terbabit dalam perjudian dalam talian. Mencari kualiti bukan populariti, itu antara kriteria yang dicari dalam penjurian Anugerah Sri Angkasa 2024 atau ASA 2024. Menurut Ketua Juri ASA 2024, Rosli Muhammad Nordin, berita Al-Hijrah dipilih sebagai buletin terbaik kerana kandungan beritanya mempunyai kualiti yang baik dan standard berita yang matang. Tambah beliau, penjurian mengambil kira pelbagai aspek dengan penilaian penyertaan mengambil masa hampir sebulan. Penapisan pemenang ASA 2024 melalui pelbagai tapisan dan pemilihan berita Al-Hijrah sebagai pemenang kategori buletin TV terbaik dinilai oleh 5 juri profesional. Jadi kita boleh lihat kualiti penerbitan Buletin Al-Hijrah berada pada satu pencapaian ataupun standard yang sangat tinggi dan sewajarnya pemain dalam industri penyiaran termasuk stesen TV yang lain melihat kembali bagaimana mereka menyiarkan ataupun menghasilkan buletin berita masing-masing dan mungkin Buletin TV Al-Hijrah boleh menjadi satu benchmark atau rujukan kepada stesen TV yang lain. Sementara itu, editor berita Al-Hijrah Nur Hashimah Ismail berpendirian, penerbit perlu kreatif dalam menerbitkan buletin yang memberi kesan kepada penonton supaya berita yang disampaikan itu difahami ramai. Saya akan buat berita yang tidak meleleret supaya senang untuk difahami, especially rakyat di luar bandar, makcik-makcik semualah kan. Tapi saya tetap mengekalkan fokus dan untuk attract golongan profesional dan juga rakyat di bandar supaya semua lapisan masyarakat boleh mendengar dan melihat buletin yang kita terbitkan. Dan saya bersyukurlah dengan pengiktirafan ni, dia memberi satu lagi orang kata ajakan paradigma dan juga satu batu loncatan untuk berita Al-Hijrah untuk lebih terkehadapan, sebab kami juga turut berusaha untuk sedaya upaya untuk menerbitkan berita-berita yang sangat berkualiti dan kami sama sekali tidak pentingkan populariti. Nur Hashimah berkata demikian selepas perkongsian pengalaman sepanjang bergelar wartawan dan editor di TV Al-Hijrah di kursus penerbitan Coffee Table Book. Sementara itu, Nur Hashimah juga berkongsi momen-momen kemenangan ASA 2024 dan juga perjalanan karier dalam industri media ketika ditemu ramah di podcast Hu Hu Ha Ha di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar di Ibu Negara siang tadi. Baik, rangka percutian mesra Muslim menerusi pengiktirafan Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition atau MFA oleh Islamic Tourism Centre ITC semakin mendapat sambutan meluas industri pelancongan dalam dan luar negara. Menurut Ketua Pengarahnya Nizran Nordin, ia susulan dua negara yang bekerjasama dengan pihaknya dalam memperkenalkan percutian mesra Muslim menerusi rangka MFA di negara mereka. Okey, kerjasama perkongsian pelancongan mesra Muslim dengan negara luar kita telah tandatangani dengan Rusia melalui Rus Quality, iaitu badan yang sedang mempromosikan Muslim Friendly Marketing di Rusia, dan juga bersama baru-baru ini yang Kyrgyz Republic, Kyrgyzstan, untuk mempromosikan atau untuk membangunkan
rangka Muslim Friendly Tourism di negara tersebut melalui pemerkasaan branding ataupun jenama MFA di bawah ITC itu sendiri. Jadi kita nak MFA ni menjadi sinonim dengan logo halal jika berkenaan dengan makanan di Malaysia, tapi MFA ni adalah lebih kepada tourism. Beliau berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas majlis makan malam penutup program Unlocking Malaysia's Gems bersama 13 peserta dari luar negara dan delegasi-delegasi negara terlibat. Kesemua peserta dibawa menerokai pengalaman percutian mesra Muslim di Perak, Pulau Pinang, Langkawi, Putrajaya dan Kuala Lumpur dalam program Unlocking Malaysia's Gems yang berlangsung selama 10 hari itu. Justru Nizran berharap agar kesemua peserta dapat menjadi duta kepada negara masing-masing untuk berkongsi pengalaman percutian mesra Muslim yang sekaligus membuka peluang untuk lebih banyak negara bekerjasama dengan rangka percutian MFA oleh ITC. Dan sebagai seorang Muslim, aspek kebersihan, halalan thayyiban dan patuh syariah pasti menjadi pilihan utama ketika bercuti bersama keluarga. Melalui pengiktirafan daripada MFAR, kita tidak perlu risau lagi kerana hotel, spa, pusat rekreasi dan fasiliti lain yang mendapat pengiktirafan itu pastinya diyakini terjamin dalam semua aspek yang kita mahukan. Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Kini dengan pengiktirafan Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition atau MFA, segalanya mudah, senang, malah diyakini. Hotel MFA juga menyediakan restoran halal di premis mereka. Beribadah pun tiada masalah dengan kemudahan dan fasiliti yang bersih dan selesa. MFA, kembara penuh yakin. Sekembali nanti, Hospital Kamal Adwan bertukar menjadi zon pembunuhan rakyat Gaza. Tentera Israel kini menjadikan Hospital Kamal Adwan sebagai zon pembunuhan. Itu malapetaka yang berlaku ke atas satu-satunya hospital yang masih beroperasi di utara Gaza akibat kegairahan Israel mengebom kawasan itu. Malah serangan kali ini telah membuatkan Kementerian Kesihatan Gaza mengeluarkan panggilan kecemasan terakhir. Serangan semalam telah menyebabkan banyak fasiliti perubatan musnah dan ramai kaki tangan cedera. Serangan ganas itu menyasarkan semua bahagian hospital yang menyebabkan semua yang berlindung di sana terperangkap dan tidak boleh menyelamatkan diri. Difahamkan kawasan tingkat 3 hospital itu dibom dan 6 pesakit kanak-kanak cedera. Tangki air juga hancur dimusnahkan Zionis. Serangan itu dilihat sebagai balas dendam tentera rejim kepada rakyat Gaza yang enggan mengosongkan kawasan hospital. Walaupun berada di hospital, tiada rawatan dapat diberikan kepada mangsa yang cedera dalam serangan itu. Lebih sadis, rejim Tel Aviv turut melarang Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan misi perubatan lain untuk menghampiri kawasan hospital. Jenayah perang terbaru Israel itu telah mengubah Hospital Kamal Adwan menjadi perkuburan buat pesakit dan pegawai kesihatan. Sementara itu, keadaan di ibu negara Israel terus huru-hara. Keluarga tahanan Israel yang kecewa dengan kelemahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyekat lebuh raya Ayalon di Tel Aviv. Tindakan itu sebagai protes selepas gesaan mereka agar kerajaan berunding untuk melepaskan tebusan nampak sia-sia. Ahli keluarga melakukan aksi tunjuk perasaan dengan membawa sepanduk besar yang memaparkan wajah tahanan. Mereka turut membawa sepanduk yang menggesa agar perjanjian pertukaran tahanan dilakukan segera. Rata-rata mereka mencemuh Benjamin Netanyahu sebagai individu yang menghalang pertukaran tahanan itu. Setakat ini, Israel mendakwa sekurang-kurangnya 101 tahanan mereka masih berada di Gaza. Ada antara mereka dilaporkan sudah terbunuh oleh serangan tentera Israel sendiri.
Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan tentera Israel telah memusnahkan 37 bandar di selatan Lubnan dengan lebih 40,000 buah rumah hancur sepanjang 13 bulan peperangan antara Israel Hezbollah. Kemusnahan tertumpu di kawasan bandar Naqoura hingga ke pinggir bandar Khiam yang terletak kira-kira 3 km jauh ke dalam wilayah Lubnan dari sempadan Israel. Semalam tular di media sosial, rakaman Israel mengebom sebuah perkampungan di Mes Al-Jabal di selatan Lubnan secara serentak. Video itu secara jelas menunjukkan kekejaman Zionis melakukan genosid bukan hanya di Gaza tetapi turut merebak ke Lubnan. Malah tentera Israel dengan angkuh menjatuhkan bendera Hezbollah dan menggantikannya dengan bendera buruk Israel. Perang itu telah meragut lebih 3,000 nyawa dan sekurang-kurangnya 13,492 cedera di Lubnan, dan ia merekodkan jumlah 2 kali ganda mangsa korban selepas peperangan besar pada 2 dekad lepas. Selepas serangan yang semakin menggila itu, tiada tanda perang akan berhenti di Lubnan. Bahkan, Israel terus-menerus melancarkan operasi baharu dengan alasan lapuk menyasarkan kumpulan Hezbollah. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.